Belanjawan berdaya tahan dan kesepakatan akan bantu menyelamatkan perniagaan-perniagaan dalam masa-masa sukar ini. $21.7 bilion akan disalurkan ke perniagaan-perniagaan sebagai bantuan gaji tahun ini. Pada April dan Mei, subsidi gaji untuk semua pekerja setempat akan dinaikkan daripada 25% kepada 75% dan akan kekal pada 25% dari Jun hingga ke penghujung 2020. Sektor-sektor yang teruk terjejas oleh wabak COVID-19 akan menerima lebih banyak bantuan. Pemerintah akan membiayai secara bersama gaji sehingga 75% untuk sektor penerbangan, pelancongan serta makanan dan minuman sehingga penghujung 2020. Pemandu teksi dan kereta sewa privat akan menerima $300 sebulan. Sektor kesenian dan budaya akan mendapat bantuan untuk menyelamatkan pekerjaan, peningkatan latihan dan pendikitalan. Bayaran cukai untuk syarikat-syarikat dan mereka yang bekerja sendiri akan ditangguhkan selama 3 bulan. Penyewa di hartanah kendalian pemerintah akan menerima pengecualian sewa selama hingga 3 bulan. Lebih banyak syarikat akan menerima rebat cukai hartanah. Mereka yang paling teruk terjejas oleh COVID-19 akan menerima pengecualian cukai. Pemerintah akan pastikan supaya pemilik hartanah akan memberi rebat cukai hartanah yang sepenuhnya kepada penyewa-penyewa. Levi pekerja asing untuk April dan Mei akan dikecualikan. Para majikan akan menerima rebat levi sebanyak $1,500 untuk setiap pekerja yang layak. Syarikat-syarikat boleh mendapat kredit melalui skim-skim pembiayaan yang dipertingkat. Pinjaman modal sebanyak $20 bilion akan diketepikan untuk menyokong syarikat-syarikat dengan keupayaan yang kukuh dan merancangkan modal pinjaman sektor privat. Let us unite. Marilah kita bersatu, menunjukkan daya ketahanan kita dan terus berpadu. Bersama, kita akan muncul lebih teguh daripada ini. We will emerge stronger from this. Berita diteruskan. SIA menyatakan syarikat penerbangan Ramalan itu dibuat walaupun SIA mencatatkan prestasi kukuh dalam tempoh 9 bulan pertama bagi tahun keuangan yang berakhir pada Mac tahun ini. SIA juga mengalami kerugian disebabkan kejatuhan besar harga minyak selain pandemik COVID-19 yang menyebabkan kebanyakan operasi pesawatnya terpaksa digantung. Syarikat penerbangan tambang murah Scoot pula telah mengurangkan kapasitinya iaitu sebanyak 98% akibat permintaan yang berkurangan dan sekatan perjalanan. Singapore Airlines dijadual mengeluarkan keputusan penuh bagi tahun keuangan lalu pada Khamis depan. Bank OCBC menyatakan pihaknya tiada rancangan untuk memberhentikan pekerja. Ini meskipun pendapatannya terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Keuntungan bersihnya pada suku pertama lalu menjunam 43% kepada $698 juta. Prestasi itu lebih buruk daripada jangkaan pasaran dan keuntungan yang diraih adalah terendah dalam masa 7 tahun. Kemerosotan besar itu berlaku kerana OCBC menaikkan peruntukan bagi kerugian pinjaman kepada $657 juta berbanding $249 juta setahun sebelumnya. Keuntungan OCBC juga dihambat oleh prestasi unit insuransnya Great Eastern. Singapore Post mencatatkan keuntungan bersih sebanyak $7.2 juta bagi suku keempat tahun keuangannya yang berakhir Mac lalu. Keuntungan itu dilaporkan setelah Singpost mengalami kerugian bersih $75.1 juta setahun lalu di prestasi buruk dua anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Syarikat e-dagang Jagged Peak dan Trade Global memfailkan petisyen secara sukarela untuk mendapatkan bantuan di bawah kod Muflis Amerika Syarikat.
Sejak itu, Singpost tidak lagi menggabungkan kedudukan keuangannya dan tidak lagi mengiktiraf keuntungan atau kerugian anak-anak syarikatnya. Singpost bagaimanapun menjana hasil pendapatan lebih rendah pada suku keempat tersebut dengan kemerosotan 2.7% kepada $312 juta. Menghidupkan semula semangat Bazar Hari Raya dan juga kemeriahannya. Bukan setakat itu saja, riuh rendah suasana lelong dan tawar-menawar juga akan dapat dirasakan dalam ruang tamu anda. Konsep bagi menyemarakkan suasana menjelang Lebaran ini diperkenalkan di tengah-tengah langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 yang sedang dikuatkuasakan sekarang. Wartawan Rosli A. Razak meninjau-ninjau daya tarikan dua bazar maya ini. Hari Raya means dressing up, correct? Okay. Selama kira-kira 5 jam setiap hujung minggu, 3 selebriti ini, Aaron Aziz, Sheikh Haikal dan Annabelle Francis ke udara sebagai hos Bazar Bihalal. Bazar kendalian NH Events ini disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube. Setiap peniaga mempunyai 30 minit untuk memasarkan produk mereka termasuk langsir, pakaian dan pelbagai jenis kuih raya. Malah ada juga pertubuhan yang tampil untuk mengumpul dana melalui Bazar Maya ini. Ketiga-tiga hos ini saling berinteraksi bersama para peniaga, manakala para pembeli yang rambang mata pula berpeluang mengajukan pertanyaan tentang produk-produk yang dijual. Gilang Bazar dah 20-30 tahun, satu bulan tu lebih daripada 2 juta pengunjung. So macam mana yang lalu platform Facebook, Instagram ataupun YouTube kita nak dapat pengunjung. Salah satu strategi NH adalah dengan memanfaatkan populariti ketiga-tiga personaliti ini. Aaron misalnya mempunyai sekitar 5.7 juta pengikut. Viewership kurang-kurang 50,000 orang view, respon. And konsisten lah. Bazar automatic customer semua ramai yang dah niat nak join. Bazar show ni pula ramai yang belum confident lagi. Menurutnya lagi, hanya 30% daripada 250 peniaga bazar fizikal yang dibatalkan tahun ini turut tumpang sekaki. Sekalipun tempoh 5 jam itu hanya dapat memuatkan jumlah peniaga yang terhad. Jadi untuk membantu para peniaga lain, NH telah melancarkan aplikasi Bihalal. Aplikasi ini boleh dimuat turun dan dibuka kepada orang ramai. Bazaru.sg pula menawarkan khidmat tambahan kepada para peniaga yang menyertai platform e-dagang mereka. Kami keluarkan diskon shared service ataupun ambassador service untuk bisnes-bisnes, pemilik-pemilik bisnes ni. Sebabnya mereka tak ada masa untuk upload, muat naik barang-barang mereka, gambar-gambar mereka. Ada yang kemudian bikinkan copywriting, manage diorang punya orders hari-hari. Yuran yang dikenakan adalah antara $200 hingga $600 bergantung kepada jenis perkhidmatan. Sejauh ini 30 vendor sudah pun memanfaatkan platform e-dagang ini dan beliau berharap lebih ramai akan turut serta. Lelaman ini menerima sekitar 100,000 pengunjung dalam masa seminggu sejak ia dilancarkan. Memerangsangkan diorang membeli pun untuk mereka sendiri, pakaian-pakaian raya, untuk diorang beli earlier untuk baby diorang harapkan by Syawal COVID-19 ni pun dah mula pulih ataupun untuk hari raya haji. Bazar Maya seumpama ini juga membantu usaha pengumpulan dana tabung amal Aidilfitri TAA. CEO Liga Bola Sepak Jerman mengumumkan rancangan menyambung semula perlawanan bagi Bundesliga 1 dan 2 pada 16 hari bulan ini tetapi tanpa kehadiran penonton. Perlawanan Bundesliga yang digantung lebih 2 bulan akibat COVID-19 menjadi Liga Bola Sepak pertama di Eropah yang disambung semula. Encik Christian Seifert mengakui ia bukan aksi bola sepak seperti biasa dan sambungan semula perlawanan bola sepak Jerman itu adalah di bawah probation. Semua pasukan akan berlatih 7 hari dalam pengasingan dan para pemain akan menjalani ujian COVID-19 sebelum mula berlatih. Dan terus ikuti perkembangan terkini tentang COVID-19 melalui portal kami di beritamidiacorp.sg.
Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Pekerja asing kumpulan terbesar yang dijangkiti COVID-19.